Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Kami daripada unit TESA 1 PPISMP Jun 2023 dan 2028, dan kami ingin membentangkan tugasan kedua kami iaitu pentaksiran berterusan bagi subjek literasi matematik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada dua orang. Yang pertama, diri saya sendiri, Nur Azizia binti Daharom, dan rakan saya iaitu Zeti Nur Hashimah, anak perempuan Muhammad Nur Hizam. Jadi, tajuk yang kami dapat untuk pembentangan kali ini ialah untuk mencari 3 soalan bukan rutin dan selesaikan menggunakan mana-mana 3 daripada strategi. Anda juga perlu menggunakan model Polya dan model Lester bagi setiap soalan. Jadi, sebelum kami memulakan perbincangan tentang soalan-soalan yang telah kami pilih, kami akan menerangkan tentang apakah itu model Polya dan juga model Lester. Jadi di sini saya akan menerangkan apa itu model Polya. Model Polya adalah kaedah heuristik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah matematik. Model Polya terdiri daripada 4 langkah utama, iaitu yang pertama, menghuraikan masalah. Langkah pertama adalah memahami masalah dengan baik. Anda perlu mengenal pasti maklumat yang diberikan dan apa yang diminta dalam soalan tersebut. Langkah ini melibatkan menyelesaikan semula masalah, membuat gambar rajah atau menganalisis data yang diberikan. Yang kedua ialah membuat rancangan. Selepas memahami masalah, langkah seterusnya adalah merancang pendekatan penyelesaian. Ini mungkin melibatkan merangka strategi atau algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda juga boleh menganggap masalah yang serupa yang telah anda selesaikan sebelum ini dan mengadaptasi penyelesaian yang sama untuk masalah semasa. Yang ketiga ialah melaksanakan rancangan. Setelah membuat rancangan, langkah seterusnya adalah melaksanakannya. Anda perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan rancangan yang telah anda buat. Ini mungkin melibatkan mengira, menguji atau menggunakan alat matematik yang sesuai. Seterusnya, yang terakhir iaitu menilai semula. Langkah terakhir adalah menilai semula penyelesaian anda. Anda perlu memeriksa semua langkah-langkah yang telah anda ambil dan memastikan bahawa jawapan yang anda perolehi adalah wajar dan betul. Sekiranya terdapat kesilapan, anda perlu cuba mengenal pasti punca kesilapan tersebut dan membuat pembetulan yang sesuai. Dengan mengikuti model Polya, anda dapat mengembangkan kemahiran dalam menyelesaikan pelbagai jenis masalah matematik dengan lebih berkesan dan sistematik. Baiklah, seterusnya bagi model Lester, terdapat 6 cara untuk menyelesaikan masalah di dalam matematik. Yang pertama adalah kesedaran masalah di dalam soalan matematik tersebut. Yang kedua, untuk memahami masalah dan apa yang kita perlu cari di dalam soalan tersebut. Yang ketiga adalah untuk menganalisis objektif kepada soalan matematik tersebut. Yang keempat, untuk merancang strategi sebelum mencari jawapan. Yang kelima, melaksanakan strategi untuk mencari jawapan yang tepat dalam setiap soalan matematik. Dan yang terakhir adalah prosedur dan penilaian penyelesaian. Okey, baiklah, kita beralih kepada soalan yang pertama. Bagi soalan yang pertama, kami menggunakan model Polya iaitu gambar rajah. Soalan berbunyi, Nana ingin menggantikan duit shilling yang dia simpan dalam tabungnya dengan wang kertas. Jika dia mempunyai 12 shilling 50 sen, 8 shilling 20 sen dan 15 shilling 10 sen, berapakah nilai kertas yang diperlukan untuk menggantikan semua shilling itu? Baiklah, seperti yang kita sedia tahu,
Model Polia ni dia mempunyai 4 cara dan kita akan menerangkan setiap 4 cara tersebut. Yang pertama adalah kita perlu memahami strategi sebelum menyelesaikan soalan tersebut. Yang pertama, kita menganggap setiap bulatan gambar rajah mewakili jumlah shilling yang bersesuaian. Okey, kenapa kita menggunakan gambar rajah? Sebab dalam model Polia ni kita juga ada gambar rajah dan kita akan menggunakan teknik itu untuk menyelesaikan soalan matematik ni. Seperti yang kita nampak di sini, ada shilling 50 sen, ada 12 shilling. Bulatan-bulatan ini mewakili duit shilling tersebut. Kemudian kita ada 15 shilling 10 sen dan juga 8 shilling 20 sen. Seterusnya, langkah kedua adalah untuk merancang strategik. Dalam merancang strategik ni, kita akan menambah semua dan kita akan mendarabkan ke semua duit shilling dan juga berapa bilangannya. Sebagai contoh, 50 sen darab dengan 12 bersamaan dengan 600 sen dan 20 sen darab dengan 8 sama dengan 160. Kemudian 10 sen darab dengan 15 dapat 150 sen. Jadi kalau kita tambah ke semua hasil tambah duit sen yang tadi, kita akan mendapat 910 sen. Dan kemudian kita beralih kepada langkah yang ketiga, iaitu melaksanakan strategi. Okey, sekarang kita perlu menukarkan nilai duit sen 910 tu kepada wang kertas. Sebab dekat soalan tadi dia ada cakap berapakah nilai wang kertas yang diperlukan. So dekat dalam soalan ni dia nak kita cari wang kertas untuk menggantikan semua duit shilling tersebut. Sekarang kita perlu menukarkan nilai ini kepada wang kertas. Seperti yang kita tahu, 100 sen sama dengan RM1. Oleh itu, 910 sen tu kalau kita cari jumlah dia, kita akan dapat RM9.10. Jadi, untuk menggantikan semua shilling tu, Nana memerlukan wang kertas sebanyak RM9.10. Dan langkah yang seterusnya adalah semak semula. Untuk yang semak semula ni, kita akan tambah balik semua duit shilling yang kita dapat. Kemudian kita akan dapat jawapan dia. So, kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan seterusnya menggunakan model Polia gambar rajah. Ahmad mempunyai sebanyak 65 helai cawan kertas. Dia mahu menggantung cawan-cawan itu di siling biliknya. Setiap gelanggang mengandungi 7 cawan. Berapa banyak gelanggang cawan kertas yang perlu digunakan oleh Ahmad untuk menggantung semua cawan kertas? Okey, jadi yang pertama, menghuraikan masalah. Ahmad mempunyai 56 helai cawan kertas dan ingin menggantungnya di siling biliknya. Setiap gelanggang cawan kertas mengandungi 7 cawan. Kita perlu mencari berapa banyak gelanggang cawan kertas yang perlu disediakan oleh Ahmad. Kedua, membuat rancangan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu mengira berapa banyak gelanggang cawan kertas yang diperlukan untuk menggantung ke semua 56 cawan kertas. Kita boleh menggunakan pembahagian untuk mencari jumlah gelanggang. Yang ketiga, melaksanakan rancangan. Mari kita kira jumlah gelanggang cawan kertas yang diperlukan menggunakan gambar rajah. Di sini kita menggunakan jadual. Okey, jadi jumlah cawan kertas bahagi cawan kertas setiap gelanggang sama dengan 56/7. Jadi 8 gelanggang. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat ialah menilai semula. Jadi berdasarkan pengiraan, Ahmad perlu menyediakan 8 gelanggang cawan kertas untuk menggantung semua cawan kertasnya. Dengan demikian, menggunakan model Polia, kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan betul. Ahmad perlu menyediakan 8 gelanggang cawan kertas untuk menggantung semua cawan kertasnya. Soalan ketiga menggunakan model Polia teka uji. Pak Ali mempunyai 3 jenis coklat dalam bekasnya. Jika dia mengambil 2 biji coklat pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat dan 1 biji coklat pada hari Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad, berapakah jumlah yang akan dia habiskan dalam seminggu?
Yang pertama, teka. Mari kita teka jumlah coklat yang akan Pak Ali habiskan dalam seminggu. Kedua, membuat perancangan. Untuk merancang penyelesaian, kita akan kira jumlah coklat yang diambil oleh Pak Ali setiap hari dan tambahkan jumlah tersebut untuk mendapatkan jumlah keseluruhan dalam seminggu. Ketiga, uji. Mari kita uji tekaan kita dengan mencari jumlah coklat yang diambil oleh Pak Ali pada setiap hari. Pada Isnin, Rabu dan Jumaat, 2 biji darab 3 hari sama dengan 6 biji coklat. Pada Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad, 1 biji darab 4 hari, 4 biji coklat. Jumlah coklat dalam seminggu 6 tambah 4 sama dengan 10 biji coklat. Yang keempat, lengkapkan. Jadi, tekaan kita betul. Pak Ali akan menghabiskan 10 biji coklat dalam seminggu. Jadi, menggunakan kaedah Polya teka uji, kita dapat menyelesaikan soalan dengan betul dan mendapat jawapan yang tepat. Pak Ali akan menghabiskan 10 biji coklat dalam masa seminggu. Di sini saya akan terangkan manfaat menggunakan model Polya dalam matematik. Jadi, yang pertama ialah pendekatan sistematik. Model Polya memberi panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah matematik. Ia menggalakkan pelajar untuk mengambil pendekatan sistematik dan dalam merumuskan strategi efektif. Kedua, menggalakkan pemikiran kreatif. Dengan menekankan langkah-langkah seperti menghuraikan masalah, membuat rancangan dan menilai semula, model Polya menggalakkan pemikiran kreatif dalam pencarian penyelesaian yang efektif. Yang ketiga, memperbaiki kemahiran penyelesaian masalah. Model Polya membantu pelajar mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah yang penting. Melalui praktis yang berterusan, pelajar dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam menyelesaikan masalah matematik. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung penerangan tentang pentaksiran berterusan untuk literasi matematik kami pada kali ini. Jadi, apakah manfaat kalau kita mempelajari asas ini? Manfaat dia, kita dapat lebih menguasai ilmu matematik dan kita dapat mengaplikasikannya kepada aktiviti harian kita. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih dan hope you guys enjoy.